Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita masuk tajuk yang seterusnya, iaitu kebarangkalian. Dalam kebarangkalian ni ada 3 perkara yang kamu perlu faham. Yang pertama, menentukan ruang sampel. Kedua, menentukan peristiwa bagi suatu uji kaji. Dan ketiga, menentukan kebarangkalian bagi suatu peristiwa. Okey, kita lihat contoh yang pertama dulu. Katalah suatu uji kaji melambung sebiji dadu. Kita sedia maklum, bila kita lambung sebiji dadu, antara nombor yang kita akan dapat adalah nombor 1, nombor 2, kemudian nombor 3, nombor 4, 5, 6. 7 kita tak tulis sebab 7 ni tidak terdapat dalam sebiji dadu. Jadi hanya 1 hingga 6 saja. Jadi kesemua ni kita panggil kesudahan yang mungkin. Kesudahan yang mungkin. Kemudian peristiwa pula, maksudnya syarat yang kita letakkan di dalam ruang sampel ni. Katalah syarat yang kita letakkan dalam ruang sampel ialah mendapat nombor genap. Jadi dalam ruang sampel ni ada beberapa nombor genap. So, antara nombor genapnya ialah nombor 2, nombor 4 dan nombor 6. Jadi, 2, 4, 6 ni ialah unsur-unsur yang terdapat dalam peristiwa E. Kita tulis dalam bentuk set. Kemudian, kalau kita nak menyatakan kebarangkalian bagi peristiwa E, rumusnya ialah PA, iaitu P mewakili kebarangkalian, A mewakili peristiwa, sama dengan NA bahagi dengan NS. NA maksudnya bilangan unsur dalam peristiwa A ada 3. Kemudian NS adalah bilangan unsur dalam ruang sampel. Jadi jawapannya ialah 3 per dengan 6 ataupun 1 per 2. Kemudian kita lihat yang seterusnya. Kebarangkalian bagi peristiwa yang bergabung. Contoh uji kaji melambung sekeping shilling dan sebiji dadu. So kita ada 2 peristiwa di sini lah. Yang pertama sekeping shilling dan yang kedua adalah sebiji dadu. Jadi cara yang paling mudah untuk menentukan kesudahan yang mungkin, kita bina jadual. Shilling kita ada 6 kemungkinan. Shilling kita ada 2 kemungkinan. Silap. Shilling kita ada 2 kemungkinan. Manakala dadu kita ada 6 kemungkinan. So jadi kita kena bina satu petak 2 kali 6. 2 baris dan 6 lajur. So untuk baris kita masukkan kemungkinan bagi shilling, iaitu kita akan dapat sama ada kepala ataupun kita panggil satu lagi bunga. Manakala untuk dadu, sedia maklum ada 6, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Kemudian petak-petak dalam jadual ni kita gabungkan antara shilling dan dadu. So kita akan dapat K1, K2 dan seterusnya. Yang mana kalau kita lengkapkan, kita akan dapat kita akan dapat kesudahan seperti ini. So kita ada 12 kesudahan yang mungkin. Peristiwa pula kita gabungkan syarat yang kita kenakan kepada shilling dan dadu. Katalah untuk shilling kita nak kepala dan untuk dadu kita nak nombor genap. Jadi kita tengok di sini. Ada tak kemungkinan mendapat kepala dan nombor genap? So antara kepala dan nombor genap ialah K2, kemudian K4 dan K6. Jadi kita akan dapat 3 kemungkinan lah. Untuk K2, K4 dan juga K6. Yang kita boleh tulis dalam bentuk set. Kemudian kebarangkalian bagi peristiwa A ni, jadi kita tahu tadi PA sama dengan NA. NA iaitu bilangan unsur dalam peristiwa ada 3. Bahagi dengan bilangan unsur dalam ruang sampel ada 12.
So, jawapannya adalah 1/4. Okey. Kemudian, cuba tengok contoh soalan SPM di sini. Okey, di sini kita dikehendaki memilih skeping kad daripada kotak A dan skeping kad daripada kotak B. Okey. Jadi sini ada 3 kemungkinan. Sini pun ada 3 kemungkinan. So kita kena bina satu jadual 3 kali 3. Okey, ini adalah jadual 3 kali 3. So kita masukkanlah dia punya butiran dia. Iaitu kita ada sini nombor 2 kan. Okey, 2, kemudian 5 dan 7. Di atasnya kita ada 1, 3 dan 5. Kemudian kita lengkapkanlah kesemuanya. So, kita dapat 21, 23 dan seterusnya. So bila kamu lengkapkan seterusnya, kamu akan dapat. Okey, jadi aku akan dapat macam ni. Okey, jadi kita ada berapa kemungkinan? So kita ada 9 kemungkinan dalam petak ni. Okey. Kita lihat soalan seterusnya. Okey. Daripada ruang sampel di situ, kita nak senaraikan beberapa kesudahan yang mungkin. Dan kemudian kita nak cari dia punya kebarangkaliannya. Okey, diberi di sini, ni peristiwa lah. Okey, peristiwa dia, kita nak hasil tambah nombor pada kedua-dua kad melebihi 6. So, kita rujuk balik kita punya ruang sampel tadi. Okey, ini kita punya ruang sampel tadi. Okey, cuba kita tengok manakah kesudahan yang memenuhi syarat-syarat ini. Okay, kita nak kedua-dua kad nombornya mestilah melebihi, hasil tambahnya melebihi 6. Okay, sini 2 tambah 3, 2 tambah 1 dapat 3, tak memenuhi syarat. Ini pun tak memenuhi syarat. Okay, ini memenuhi syarat. 2 tambah 5 sama dengan 7 melebihi 6. Kemudian ini tak. Okay, ini melebihi syarat. Ini pun melebihi syarat. Melebihi syarat. Okay, ini dan ini. So kita senaraikan semua kesudahan yang mungkin. So selepas kita senaraikan semua kesudahan yang mungkin, kita nak cari dia punya kebarangkalian. Jadi kebarangkalian kita tulis dalam bentuk PA sama dengan NA. NA bilangan kebarangkalian bagi peristiwa itu ada 6. Kemudian bilangan kesudahan bagi ruang sampel semua ni ada 9. So dapat jawapannya 2/3. Okey, kemudian cuba tengok pula soalan yang seterusnya. Okey, peristiwanya kad pertama ialah nombor genap atau kad kedua berlabel dengan nombor 5. Okey. Okey, kita lihat ruang sampel di sini. Okey, yang mana yang memenuhi syarat-syarat ini? Okey, kalau kita perhatikan di sini, okey, antara dua syarat ni diletakkan perkataan atau. Okey, bila diletakkan perkataan atau, okey, mula-mula kita kena perhatikan dulu adakah ianya mematuhi syarat yang pertama ni. Okey. Kemudian barulah kita lihat syarat yang kedua. Okey. Dan tak semestinya dia mematuhi kedua-dua syarat. Okey. Jadi kita lihat syarat yang pertama, kad yang pertama nombor genap. So di sini ada kad pertama nombor genap iaitu nombor 2. Okey, sini pun ada kad pertama nombor 2 dan sini pun ada kad pertama nombor 2. Okey, yang lain-lain tidak mengandungi kad pertama nombor 2. Okey, kemudian kita lihat pula kad kedua berlabel dengan nombor 5. Okey, yang ada nombor 5 kad kedua, okey sini kad kedua berlabel 5 dan sini kad kedua pun berlabel dengan 5. Jadi kita senaraikan dulu dia punya kesudahan. Okey, ini adalah kita dah senaraikan kesudahan yang mungkin. Kemudian kita nak tentukan dia punya kebarangkalian. So kita tulis PA, kebarangkalian bagi suatu peristiwa ialah NA. So sini ada 5. So 5 per dengan ruang sampel ada 9. So 5/9. Okey, selesai. Kita lihat contoh seterusnya. Okey, di sini kita dikehendaki memilih
bola daripada dua beg. Itu beg yang pertama dan juga beg yang kedua. Beg yang pertama ada 6 biji bola. Beg yang kedua ada 4 biji bola. Jadi jadual yang kita kena bina adalah 6 kali 4. Okey, seperti ini. Okey, di sini kita dah senaraikan 6 biji bola bagi beg yang pertama dan 4 biji bola bagi beg yang kedua. Dan di sini kita dah gabungkan antara bola dalam beg yang pertama dan juga beg yang kedua. So, kita ada sebanyak 24 kemungkinan. So, 24 pilih 24. Okey, kemudian kita lihat soalan yang seterusnya. Okey, dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu, cari kebarangkalian bahawa satu nombor yang kurang daripada 6 dan satu nombor dan satu bola hijau dipilih. Okey, bila ada perkataan dan, kedua-dua syarat ni mestilah dipenuhi. Iaitu kurang daripada 6 dan bola hijau ni mestilah dipilih. So, kita lihat dia punya ruang sampelnya. Okey, di sini ada ruang sampelnya. Okey, tengok. Okey, yang mana yang mempunyai nombor kurang daripada 6 dan bola hijau? So, kalau kita perhatikan di sini, kita ada ni 1G ni, kemudian 3G, 4G, 5G. Okay, kesemua ni mempunyai nombor kurang daripada 6 dan bola hijau dipilih. Okay, so kita senaraikanlah dia punya kesudahannya. Itu kita ada 1G, kemudian 3G, 4G dan 5G. Okay, so kita nak cari dia punya nilai kebarangkaliannya. So, tulis PA sama dengan, okay, sini peristiwa ni ada 4 unsur. So, tulis 4 bahagi dengan semua ni ada 24. So, bahagi dengan 24, semua kamu akan dapat 1/6. Okay. Kemudian lihat soalan yang kedua. Okay, satu nombor gandaan 3 atau satu bola merah dipilih. Okay, bila ada perkataan atau okay, salah satu syarat dipenuhi sudah mencukupi. Okay, jadi kita lihat kita punya ruang sampel. Okay, ni. Okay, yang manakah yang mempunyai nombor gandaan 3? Okay, kita lihat yang pertama dulu. Nombor gandaan 3. Okay, antara nombor gandaan 3 ialah sini kita ada nombor gandaan 3. Okey, sini pun ada gandaan 3 dengan gandaan 3. Kemudian 4 bukan, 5 bukan gandaan 3. Okey, 6. 6 ada gandaan ialah gandaan 3. Okey, 7 bukan. Kemudian kita lihat pula syarat yang kedua. Bola merah dipilih. Okey, di sini yang ada bola merah adalah bahagian ni. Jadi kita lorekkan semuanya. Okey, sini. Yang mana yang kita lorek tadi, kita tak perlu lorek dah. Okey. Jadi di sini adalah semua kesudahan yang mungkin bagi suatu nombor gandaan 3 atau satu bola merah dipilih. So, kita kena senaraikan dulu. Okey, kita dah senaraikan ada sebanyak 12 kesudahan yang mungkin. Jadi kita punya nilai kebarangkalian iaitu PA sama dengan 12 per dengan 24 ataupun 1/2. Okey, seterusnya. Okey. Okey, contoh ni agak berbeza sikit sebab dia cuma melibatkan sebuah kotak. Okey, bila sebuah kotak, apa yang kita perlu letakkan di sebelah kiri ni adalah sama seperti mana yang kita letak di sebelah atas. Kan? Okey. Kemudian kita akan gabungkan untuk dapatkan dia punya kesudahan yang mungkin. Okay, kalau kita baca ayat di sini, dua kepingkat dipilih secara rawak satu persatu tanpa dikembalikan. Ada perkataan tanpa dikembalikan. Okay, jadi kemungkinan kita akan dapat dua kad yang sama adalah mustahil. Kan? Contoh bila C telah dikeluarkan, kali kedua kita tak akan dapat lagi
kad yang berlabel C. Jadi C ini kita kena hapuskan. Hapuskan dia. Begitu juga dengan I kita kena hapuskan, NN, TT dan juga 44. Okey. Jadi bila kita dah hapuskan semua tu, yang tinggal ialah 10 kesudahan yang mungkin, bukan 20 kesudahan yang mungkin. 20 kesudahan yang mungkin. Okey, lihat contoh yang lain. Okey. Kita nak senaraikan semua kesudahan peristiwa dan cari kebarangkalian bahawa kad konsonan dan kad berlabel dengan nombor dipilih. Okey, kalau konsonan maksudnya bukan huruf vokal. Okey, kita lihat kita punya ruang sampel. Ini kita punya ruang sampel. Okey, yang manakah yang mempunyai kad konsonan dan kad berlabel dengan nombor? Jadi kedua-dua syarat mestilah dipenuhi sebab dia mempunyai perkataan dan, kan? Jadi kita guna cari yang ada kad konsonan dan nombor. Okey, jadi kad konsonan, ni kad konsonan C, N, T ni adalah kad konsonan. Okey, kad konsonan dan nombor. Okey, sini kita ada C4. Kemudian N, kad konsonan dan nombor M4. Kemudian T, kad konsonan dan nombor. Okey, T4. So, jawapannya ialah C4, N4 dengan T4. Jadi, kebarangkaliannya sama dengan 3 per, semua ni ada 20, so 3 per 20. Okey, yang seterusnya, kad pertama berlabel dengan huruf vokal atau kad kedua berlabel dengan nombor dipilih. Bila ada atau, satu syarat dipenuhi pun sudah mencukupi. Okey, mula-mula kita lihat syarat yang pertama dulu. Berlabel huruf vokal. Okey, kita lihat kita punya ruang sampel. Okey, yang manakah yang mempunyai huruf vokal? Ni I. Jadi semua ni mempunyai huruf vokal. IC, IN, IT, I4. Kemudian kita lihat syarat yang kedua pula. Kad kedua berlabel dengan nombor. Okey, yang berlabel dengan nombor kad kedua, okey ni C4. Kad keduanya adalah nombor 4. Kemudian N4 dengan T4. 4C tak boleh sebab kad yang pertama berlabel nombor. Kita nak kad yang kedua berlabel dengan nombor. Jadi kita senaraikan, kita akan dapat yang pertama IC, IN, IT dengan I4, dan kita ada lagi C4, N4 dengan T4. Okey, jadi kita punya kebarangkalian kita PA sama dengan, semua ada 7 per dengan 20. Okey, jadi cikgu harap kamu semua faham. Sekian, terima kasih.